Sains dan Teknologi Melayu. Sains Perubatan Melayu. Kitab dan buku perubatan Melayu. Perubatan tradisional Melayu adalah khazanah dan warisan budaya yang pasti membawa faedah kepada masyarakat kini dan masa hadapan. Beberapa kaedah merawat pesakit ada diterangkan dalam buku-buku perubatan Melayu atau lebih dikenal sebagai kitab-kitab tip. Kitab tip digunakan sebagai kata nama khas untuk ilmu perubatan Melayu mensempena manuskrip perubatan Arab yang menggunakan nama Al-Qanun Al-Tib karya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdallah Ibnu Sina. Perkataan tib berasal dari bahasa Arab yang bermaksud ubat, tukang ubat dan ilmu perubatan sebelum kewujudan perubatan modern, perawatan penyakit, perubatan ubat, penyediaan bahan semuanya bergantung sepenuhnya pada alam. Walaupun sebahagiannya dicatat dalam naskah khusus, namun ada juga yang dihafal dan diturunkan dari satu generasi ke generasi. Kitab tip menguraikan nama dan bentuk penyakit, kaedah rawatan, obat, proses pembuatan obat, bahan dan ramuan, kaedah penggunaan, pantang larang dan cara pencegahan penyakit. Pakar perubatan Melayu. Bomoh adalah salah seorang dari pakar perubatan Melayu yang bertindak secara persendirian atau individu. Mereka bukan sahaja memahami fakta alamiah, tetapi juga memahami ilmu gaib. Ilmu ini dinamai magis oleh pengkaji antropologi. Pawang ular, pawang buaya, pawang gajah, pawang kayu, pawang besi, dan pawang biji. Malah bomoh urut mampu menguraikan kepada kita unsur-unsur asal-usul setiap kejadian, baik manusia maupun bukan manusia. Jika kita membaca atau mendengar mantra-mantra yang digunakan oleh pawang-pawang dan bomoh ini, maka kita akan temui ilmu asal-usul kejadian ini. Sebagai contoh, pawang buaya perlu mengetahui asal-usul buaya tersebut dan akan menyerunya menggunakan jampi serapah yang mempunyai unsur-unsur kejadian haiwan tersebut. Pawang dan bomoh serta dukun ini bolehlah dianggap sebagai saintis Melayu tradisional. Pawang-pawang haiwan dianggap sebagai ahli zoologi Melayu tradisional. Mereka bukan sahaja perlu mengetahui asal-usul suatu haiwan tersebut, malah perlu mengetahui jenis makanan kesukaannya, habitatnya, dan tabiat haiwan tersebut. Matematika. Ilmu matematik wujud dalam sejarah perkembangan tamadun Melayu itu sendiri. Kepulauan Melayu pernah menjadi pusat perdagangan yang utama di dunia dan melibatkan urusan perniagaan yang memerlukan kebolehan mengira yang baik. Urusan perniagaan timbang menimbang, sukat menyukat, tukar menukar mata uang, cukai dan seumpamanya. Memerlukan pengiraan yang sistematik. Orang Melayu terkenal sebagai ahli pertukangan yang mahir, terlibat dalam pembinaan masjid, rumah kediaman, kapal layar dan perahu. Pelayaran juga menjadi perkara utama dalam kehidupan mereka yang juga memerlukan kepakaran dalam bidang matematik. Pencapaian orang Melayu dalam bidang matematik banyak dipelopori oleh tokoh-tokoh agama yang menjadi guru atau ulama dalam institusi pendidikan. Antara tokoh prolifik yang menulis dalam bidang ini ialah Syekh Abdul Rahman Muhammad Al-Fatani, Syekh Ahmad Al-Fatani, Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Tahir Jalaluddin Perak, Syekh Muhammad Ali Abdul Muttalib Al-Minangkabawi. Kimia atau peleburan logam. Dalam bidang kimia, orang Melayu mampu menyediakan keperluan material bagi kegunaan harian. Mereka ini memiliki kepandaian untuk melakukan peleburan dan menerima teknik peleburan dari generasi sebelumnya. Aktivitas ini dikenal sebagai proses penciptaan logam hasil peleburan tembaga, besi, emas, dan perak. Pada zaman silam, bidang ini muncul dengan kehendak sistem politik pada masa itu yang meletakkan barangan tertentu seperti periuk, tulang, mangkuk, pinggan, cawan, dan sebagainya yang diperbuat dari logam bernilai tinggi seperti emas atau perak, yang juga sebagai simbol diraja dan kuasa. Selain itu,
Keperluan untuk barangan perhiasan yang tinggi nilainya seperti emas, perak, dan permata menyumbang kepada kemahiran menghasilkan cincin, gelang, rantai, mahkota, dan lain-lain. Barang-barang logam ini juga mendapat permintaan yang tinggi daripada masyarakat yang menggunakan untuk keperluan harian atau keperluan tradisi. Keperluan tradisi yang penting sekali ialah alat mempertahankan diri seperti keris dan alat senjata penting yang lain seperti tombak, pedang, dan meriam. Bagi keperluan domestik pula, terdapat peralatan seperti periuk, dulang, tempat bara, tempat sirih, bekas air mawar, kaki dian, ketur atau tempat ludah. Ceper dan dulang yang berkaki perangan tersebut penting dalam kehidupan harian juga upacara tertentu seperti menyambut kelahiran, perkawinan, dan kematian. Masyarakat Melayu berkemahiran melakukan teknik peleburan dan penghasilan material logam melalui kaedah peleburan dan penuangan. Antara hasil peleburan yang sering dilakukan ialah peleburan dan penuangan logam tembaga yang terdiri pada alloy kuprum dan timah yang berdasarkan kaedah penuangan lilin lesap. Teknologi Melayu. Ahli teknologi Melayu dikenali sebagai tukang atau pandai yang dikhaskan untuk tukang besi atau pembuat keris yang dikatakan mempunyai ilmu mistik. Pandai keris mengetahui besi, kharsani, dan besi ini merupakan logam yang diketahui oleh ahli alkimia Islam yang juga bergelar hakim bermakna bijak bistari. Bukti sejarah menyatakan keris terbaik hanya timbul pada zaman Islam dan besar kemungkinan teknologi pembuatannya datang dari tanah besar Islam berdasarkan peristilahan pandai dan hakim itu. Tukang Melayu percaya setiap benda yang dibuatnya mempunyai tertibnya. Penertiban mengikuti kisaran 4, akan tetapi 2, 5, 6, 7, dan 8 juga digunakan untuk pembuatan artefak tertentu. Selain teknologi besi, bangsa Melayu juga sangat terkenal dengan kehebatan mereka dalam sains maritim, terutamanya pembuatan jong dan kapal. Jong merupakan kapal besar Melayu yang diketahui dibina sejak abad pertama hingga abad ke-15. Akan tetapi kapal ini dipercayai dicipta jauh lebih awal. Pada gendang gangsa tinggalan zaman gangsa di Nusantara, terdapat ukiran kapal primitif yang menunjukkan kemudi birai dan dinding berjahit. Bangkai jong dijumpai di Pontian, Kuan Lupat, Thailand, Butuan, Filipina, dan Zaitun dekat Hong Kong. Ukiran di Borobudur menunjukkan jong mempunyai lunas 2 linggi tinggi, dinding terjahit berlapis, 2 kemudi birai, 2 tiang layar, layar segi 4, serta layar tinggi depan dan pengapung. Panjang jong antara 50 sampai 80 meter dan merupakan kapal terbesar yang merentas lautan di Nusantara. Perkapalan. Teknologi perkapalan juga penting kepada ekonomi masyarakat Melayu memandangkan orang Melayu adalah penduduk yang banyak berada di pulau-pulau. Seolah-olah teknologi perkapalan merupakan salah satu teknologi penting perhubungan orang Melayu antara pulau-pulau tersebut dan tanpanya adalah dianggap mustahil. Tambahan pula, orang Melayu mempunyai pelabuhan yang besar-besar seperti di Melaka dan Aceh, sehingga mereka mempunyai undang-undang laut dan undang-undang cukai yang lengkap dan sempurna. Oleh karena itu, industri perkapalan sangat penting dalam teknologi pelayaran maupun perkembangan teknik pelayaran. Sebagaimana pentingnya perkapalan zaman Nabi Nuh, maka umat Melayu juga adalah mahir dalam pembuatan kapal diakibatkan mereka terpaksa berhubung antara satu sama lain melalui sistem laut di antara pulau-pulau dan tanah besar.